Okey, sebelum kita mengenal pasti cara-cara pemasangan komponen precast di tapak bina, kita kenal pasti dulu jenis-jenis komponen yang terlibat. Pertama ialah precast kolom. Elemen tiang peratuang adalah segmen agihan utama beban pugak bagi struktur kerangka. Elemen tiang peratuang juga boleh direka bentuk bagi merintangi daya ufuk bagi struktur yang direka bentuk sebagai unbrace. Elemen tiang peratuang kebiasaannya dihasilkan sebagai single tier, double tier dan juga triple tier. Berikut merupakan cara ataupun langkah bagi mengangkat tiang konkrit peratuang dengan menggunakan crane. Ini pula gambar rajah menunjukkan cara-cara pemasangan tiang konkrit peratuang di tapak bina dengan penggunaan pekerja yang sangat minimum. Kedua ialah precast beam. Rasuk peratuang adalah elemen utama bagi mengagihkan beban secara mendatar. Rasuk peratuang boleh direka bentuk sebagai secara simply supported ataupun secara continuous. Rasuk peratuang yang direka bentuk sebagai continuous perlu dianalisa mengambil kira beberapa peringkat beban. Pertama ialah beban ketika pemasangan, ketika servis dan juga ketika beban muktamad. Berikut merupakan pengagihan peringkat beban seperti yang tertera di skrin. Precast beam safe weight final stage ialah finishes, precast plank safe weight seperti M&E, topping safe weight seperti brick wall, partition dan lain-lain. Itu semua merupakan dead load ataupun beban mati. Manakala bagi beban hidup, construction life load, contohnya penggunaan bilik ataupun room usage diambil kira sebagai beban hidup. Ketiga ialah precast slab. Papak konkrit peratuang mempunyai beberapa kelebihan iaitu kualiti pembuatan yang lebih baik, boleh direka bentuk dengan mempunyai rentang yang lebih panjang seperti hollow core slab, boleh diguna pakai sebagai permanent concrete formwork, proses pemasangan tidak memerlukan sokongan perancah yang banyak dan akhir sekali kerja pemasangan yang sangat pantas. Papak konkrit peratuang boleh dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu hollow core slab, precast RC ataupun precast pre-stressed plank, precast half slab, precast single ataupun double T slab, bubble deck slab, precast toilet slab. Papak peratuang yang dikilangkan berdimensi standard 1.2 meter dan 2.4 meter lebar mengikut jenis papak yang digunakan. Papak peratuang juga boleh disediakan dengan lebar yang berbeza mengikut keperluan reka bentuk tertentu. Yang terakhir ialah dinding konkrit peratuang. Dinding konkrit peratuang terdiri daripada dua jenis iaitu dinding tergalas beban iaitu plain wall, shear wall, lift shaft dan sandwich wall. Manakala dinding tidak tergalas beban seperti brace wall, parapet wall, facade wall, lightweight concrete wall. Dinding konkrit peratuang boleh direka bentuk mengikut keperluan struktur bangunan seperti plain wall, shear wall dan lift shaft wall. Dinding konkrit peratuang biasa direka bentuk dengan ketebalan 100 mm hingga 300 mm mengikut keperluan. Sekarang kita akan melihat bagaimanakah cara pemasangan komponen-komponen IBS precast di tapak bina. Ia perlu merujuk kepada specification dan method statement untuk IBS precast element installation yang kebiasaannya merujuk kepada CIDB. Kebiasaannya di tapak bina ni, kita akan lihat banyak starter bar yang telah ditanam dan starter bar berkenaan kebiasaan akan ditanam oleh pihak kontraktor utama. So, untuk memastikan starter bar itu berada dalam lokasi ataupun keadaan yang betul,
koordinasi di antara pemasang dan juga kontraktor utama perlu sentiasa berada pada tahap maksimum. Ia bermaksud jika ada sebarang masalah yang berlaku di tapak bina, kedua-dua pihak perlulah mencari jalan penyelesaian supaya tidak berlaku apa-apa masalah di kemudian. Kemudian, kolom ini kita akan angkat dengan menggunakan crane, dan crane akan berada pada posisi di mana berdekatan di mana kawasan akan dipasang. Dan crane akan slowly ataupun secara perlahan memasang dan pergi ke kawasan lokasi starter bar berkenaan dan akan dipantau oleh lebih kurang 4 ke 5 orang supervisor ataupun pekerja untuk membantu dalam proses pemasangan tiang. Dan kemudian apabila precast kolom ini dipasang, ia perlu berada di atas satu aksesori yang dinamakan sebagai shim plate. Shim plate ini berada di kawasan bawah tiang. Tujuan shim plate ini ialah untuk memberi ataupun menentukan aras yang sama di antara satu tiang ke satu tiang yang lain. Dan shim plate juga sebagai penjarak ataupun untuk buat satu gap di bawah tiang untuk proses seterusnya nanti, iaitu untuk proses grouting. Apabila tiang sudah set di atas shim plate, 2 hingga 4 props ataupun sangga perlu dipasang. Ini ialah untuk memastikan supaya tiang tidak jatuh ataupun tidak berlakunya sebarang kemalangan. Dan tiang yang dipasang prop sebelum diikat ketat mestilah diukur kepugakan ataupun verticality untuk memastikan yang berada di dalam pugak sebelum proses grouting. Kemudian ikat prop berkenaan di keempat-empat sisi tiang. Dalam masa yang sama, proses penyediaan grouting untuk tiang iaitu non-shrink grout akan dilakukan. So, non-shrink grout ini biasa dalam bentuk sebuk yang akan ditambah air dan dikacau. Dan non-shrink grout ini kebiasaannya kapasitinya akan dikira oleh site supervisor. Non-shrink grout akan dimasukkan dengan menggunakan teknik beban graviti, iaitu dengan memasukkan corong ke dalam lubang di tepi tiang dan untuk memastikan lubang itu dipenuhi dengan semua grout tadi. Setelah grout penuh di dalam tiang, maka kawasan lubang tadi perlulah diplaster dengan menggunakan semen mortar biasa ataupun semen putih. Ia adalah untuk memastikan cecair grout tadi tidak keluar daripada kawasan tiang. Kemudian di kawasan bawah tiang juga perlu dipastikan disemen ataupun diplaster untuk memastikan grout tadi tidak keluar. Untuk makluman semua, kekuatan mampatan untuk non-shrink grout ini ialah sebanyak 50 MPa ataupun Newton per millimeter kuasa 2 pada masa 28 hari. Ini bermakna non-shrink grout ini merupakan salah satu medium ataupun mudah dipanggil sebagai gam yang sangat kuat untuk proses dan memastikan tiang berada dalam keadaan stabil dan juga dalam keadaan teguh. Kita lihat kembali cara-cara pemasangan menurut gambar rajah seperti yang telah diterangkan sebentar tadi. Untuk proses pemasangan precast beam, sebelum apa-apa berlaku, pastikan semua tiang telah berada di dalam keadaan yang stabil, iaitu kebiasaan menunggu hingga 7 hari sehingga grouting menjadi keras. Sebelum apa-apa proses pemasangan yang berlaku, pastikan dowel bar pada rasuk dan ataupun pada beam
dipastikan berada dalam keadaan yang baik. Kemudian crane akan diarahkan untuk mengangkat dengan menggunakan lifting rope dan diawasi oleh sekurang-kurangnya 2 orang pekerja. Apabila perikas beam mendekati kawasan di mana kawasan yang ingin diletakkan ataupun yang ingin dipasangkan, the signalman ataupun orang yang supervisor yang memberi instruction ataupun signal akan memberi arahan untuk menurunkan precast beam kepada dowel bar di atas tiang. Kebiasaan untuk pemasangan precast beam akan berada di atas kobel tiang. Kobel tiang akan ada sekurang-kurangnya 2 batang besi, di mana 2 batang besi ini menjadi penyangga ataupun penguat untuk memastikan beam duduk di atas kawasan yang sepatutnya. Dan crane akan segera berhenti apabila set ataupun apabila kawasan di bawah beam mendekati ataupun terkena bahagian kobel. Dan pekerja yang duduk di tapak ataupun installer ini akan memastikan keadaan dan koordinasi beam berada dalam keadaan yang lurus. Daripada visual inspection, maka apabila telah dipastikan lurus, akhirnya kerja-kerja grouting juga akan dijalankan. Grouting jenis sama iaitu non-shrink grout akan dimasukkan pada lubang di atas beam untuk memastikan beam dan tiang akan berada di dalam keadaan yang kuat dan stabil setelah keras. Ini merupakan gambar rajah bagi cara-cara pemasangan beam. Gambar rajah pertama menunjukkan precast beam diangkat dan diawasi oleh 2 orang pekerja. Gambar rajah kedua menunjukkan precast beam telah set ke atas kolom. Gambar rajah ketiga menunjukkan pekerja menggunakan adjust ataupun memastikan keadaan beam yang dipasang duduk betul-betul di atas kolom. Dan kemudian pekerja akan mengalihkan shackle ataupun lifting rope berkenaan supaya kerja-kerja pengangkat beam yang lain akan dilakukan. Sebelum memasang beam, semua jurutera dan pemasang-pemasang komponen perlulah merujuk kepada lukisan yang telah disediakan untuk memastikan segala komponen yang dipasang menurut koordinasi ataupun mengikut standard yang telah ditetapkan oleh jurutera perunding. Okey, bagi kerja-kerja pemasangan hollow core slab ataupun plank, hampir sama dengan pemasangan beam, di mana crane akan mengangkat komponen precast slab dengan menggunakan clamper. So, teknik ini kebiasaan digunakan di tapak bina, di mana projek-projek IBS menggunakan clamper sebagai salah satu cara bagi mengangkat komponen untuk memastikan komponen berada di dalam keadaan yang baik. Okey. Kaedah yang sama digunakan seperti sebelum ini. Signalman akan memberi arahan kepada operator crane untuk mengangkat komponen slab ke kawasan ataupun lokasi yang ingin dipasang. Okey, apabila crane dengan menggunakan clamper tadi telah memasang komponen precast slab yang telah set di atas beam, maka clamper tadi akan dibuka dan dilepaskan oleh pekerja-pekerja di tapak bina berkenaan. Maka signalman akan memastikan segala faktor keselamatan supaya tidak berlaku apa-apa kemalangan.
Dan kemudian apabila siap dipasang semua lantai ataupun precast slab, gap ataupun jarak yang berlaku di antara komponen slab kepada slab perlu juga di grouting ataupun diletak satu material yang dipanggil sebagai shear key grout. Shear key grout berlainan daripada notching grout, dan shear key grout memang sangat sesuai untuk digunakan untuk mengisi gap ataupun jarak di antara komponen slab kepada slab. Dan shear key grout ini juga akan mencapai kekuatan sehingga 20 MPa pada masa 28 hari. Dan apabila telah lengkap 28 hari, maka kerja-kerja pemasangan lantai ataupun precast slab ini telah tamat. Ini menunjukkan gambar rajah di mana cara-cara memasang ataupun mengenakan cement grout di antara gap slab berkenaan. Okey. Dan shear key grout yang digunakan mestilah ditampal di antara kedua-dua gap slab berkenaan. Okey, selain daripada pemasangan tiga komponen utama berkenaan, ada juga perkaitan-perkaitan lain iaitu kerja-kerja sampingan yang perlu dipastikan mengikut spesifikasi sebenar. Contohnya seperti notching grout yang digunakan sebagai grouting kepada precast column, beam, staircase dan slab seharusnya mencapai sekurang-kurangnya minimum 50 MPa pada masa 28 hari. Manakala shear key grout yang dituang ke dalam gap di antara hollow core slab mestilah mencapai sekurang-kurangnya kekuatan 20 MPa pada masa 28 hari. Oleh yang demikian, ketika proses grouting dilakukan, grouting berkenaan perlu juga diambil sampel yang diletakkan di dalam cube 100 x 100 x 100 untuk dihantar ke makmal untuk ujian mampatan. Dan grout material berkenaan juga, salah satu yang penting ialah perlu diadun dengan menggunakan air bersih dan tidak boleh menggunakan air yang tidak bersih seperti air longkang ataupun air kumbahan. Di samping kerja-kerja grouting work, corrugated sleeve ataupun lubang di sebelah tiang haruslah dipastikan tidak mengandungi apa-apa sampah ataupun apa-apa kotoran yang boleh menyebabkan kerja-kerja grout tadi terhalang. Maka tamatlah sudah cara-cara mengikut metod statement sebenar pemasangan precast konkrit ataupun konkrit pratuang, iaitu kolom, beam dan slab, dan juga spesifikasi lain-lain yang perlu dikenal pasti dan dipatuhi. Okey, sekian sahaja pada kali ini.